Taklimat ini disampaikan oleh Mr. Muruga, anak lelaki Chenia, Koordinator Khusus Diploma BA 111, Fakulti Pengurusan Perniagaan. Bagi taklimat ini, saya akan menerangkan tentang 4 perkara di mana perkara agenda pertama kami adalah mengenai pengenalan mengenai fakulti, di mana saya akan memperkenalkan Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Carta Organisasi Fakulti Pengurusan Perniagaan Cawangan UiTM Johor Segamat. Bahagian 2, penerangan saya akan menerangkan tentang struktur program di mana mengenai pendaftaran khusus, validasi, pertukaran kampus dan program, menarik diri dan pemulangan yuran. Bahagian ketiga, dia akan menyentuh mengenai hal ehwal akademik di mana peraturan akademik, penasihat akademik dan mengenai dengan pinjaman PT-PTN. Dan akhir sekali saya akan menerangkan hal-hal lain tentang perkeliling naik Chancellor Bilangan 24 tahun 2020 dan profil mengenai saya. Ini merupakan program-program yang ditawarkan di Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Johor, di mana kita mempunyai program diploma dan juga program ijazah sarjana muda. Bagi program diploma, kita menawarkan program BA 111, BA 114, BA 119 dan BA 117. Kita mempunyai 4 program diploma yang ditawarkan di UiTM Johor. Diploma Pengajian Perniagaan di mana diketuai oleh saya, Diploma Analisa Pelaburan, Diploma Pengajian Perbankan dan Diploma Pengajian Perniagaan Pengkhususan di dalam Pengangkutan. Bagi program ijazah sarjana muda, kita menawarkan 5 program di UiTM Johor. BA 240 Ijazah Sarjana Muda Pemasaran, BA 242 Ijazah Sarjana Muda Kewangan, BA 249 Ijazah Sarjana Muda Perbankan, BA 251 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pelaburan dan terakhir sekali BA 252 Ijazah Sarjana Muda Pemasaran Digital yang baru ditawarkan bermulai semester ini. Ini merupakan program diploma yang ditawarkan di Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Johor, Cawangan Segamat. Kita mempunyai 4 program yang ditawarkan di UiTM Johor Segamat, di mana Diploma Pengurusan Perniagaan, Diploma Analisa Pelaburan, Diploma Pengajian Pelaburan dan Diploma Pengajian Perniagaan Pengangkutan. Bagi BA 117, Diploma Pengajian Perniagaan Pengangkutan, pusatnya diletakkan di UiTM Johor, Cawangan Pasir Gudang. Kita cuma menawarkan 3 program di UiTM Johor, Cawangan Segamat dan 1 program di UiTM Johor, Cawangan Pasir Gudang. Ini merupakan carta organisasi FPP Oktober 2020 diketuai oleh Ketua Pusat Pengajian iaitu Puan Mardiana binti Muhammad Malum dan mempunyai 4 koordinator khusus program ataupun koordinator khusus membantu Ketua Pusat Pengajian. Bagi kod program bachelor ataupun diploma sarjana muda, Puan Jaslin Magdalan menjaga program BA 240, BA 249 dan BA 252. Manakala Encik Samsul bin Samsudin merupakan koordinator bagi program BA 242 dan BA 251. Dan saya sendiri, Mr. Muruga Chenia, merupakan koordinator program bagi BA 111 dan BA 117. Dan akhir sekali, ke Cik Nur Fariza Mat Adi merupakan koordinator program BA 114 dan BA 119. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan struktur program bahagian kedua penerangan saya ataupun taklimat saya.
di mana bagi program BA 111 kita mempunyai 5 semester yang perlu ditamatkan oleh para pelajar. Mengenai struktur ataupun program ini akan diterangkan di dalam slide yang seterusnya. Dalam slide ini saya cuma ingin highlightkan ataupun memberi sedikit penerangan mengenai struktur program kita yang perlu dipatuhi oleh para pelajar, di mana saya menggalakkan pelajar mendapat GOT iaitu Graduate on Time, iaitu kita mempunyai struktur program bagi 5 semester iaitu 2,5 tahun. So jika pelajar tamat menyempurnakan semua kursus yang ditawarkan di bawah program ini dalam tempoh 2,5 tahun, dan pelajar akan diberi anugerah sebagai GOT, Graduate on Time, iaitu 2,5 tahun. Dan jika pelajar ini mendapatkan anugerah dekan setiap semester iaitu 3.5 ke atas bagi setiap semester berturut-turut semester 1 hingga semester 5, pelajar ini akan diberikan sebagai anugerah dekan iaitu AD bagi setiap semester, dan akhir sekali di hujung pengajian pelajar akan dibagi anugerah Knight Chancellor iaitu ANC sebagai tanda penghargaan atas kejayaan yang diperolehi sepanjang tempoh pengajian. So anugerah ini akan disampaikan semasa hari convocation anda. Dalam program struktur ini, pelajar akan mengambil kod khusus University Requirement Code dan also core course untuk program ini. So pelajar perlu menyempurnakan 21 jam University Requirements and also core course iaitu 70 credit hours. Dalam slide sebelum ini saya menyatakan tentang mengenai ANC honor ataupun anugerah ANC, di mana pelajar akan diberi anugerah ini jika pelajar mendapat NC ataupun AD di semester setiap semester di mana mencapai CGPA 3.5 ke atas. So pelajar akan mendapat selipang yang bertanda purple ni untuk menandakan pelajar ni ada mendapat anugerah ANC semasa hari convocation anda. So itu menjadi impian kepada setiap pelajar supaya berjaya di dalam setiap semester dan memperolehi ANC honor. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pendaftaran khusus. Pendaftaran khusus, pelajar perlu daftar sendiri melalui student portal, gunakan nombor pelajar dan nombor IC sebagai kata laluan untuk mendaftar khusus pada semester semasa. So pelajar perlu melayari student portal ataupun melayari website UiTM dan masuk ke dalam student portal untuk mendaftarkan kod khusus yang perlu didaftarkan bagi setiap semester seperti apa yang dirancangkan ataupun apa yang saya menerangkan sebelum ini dalam course structure kita. Dan seterusnya, lihat jadual waktu dari SIM iCRES. Okay. Lihat pada plan pengajian semasa bagi pilih kod khusus dan kumpulan. Okay. So sebelum ni saya telah nyatakan atau tunjukkan course structure kita, okay, ataupun setiap semester apa kod yang perlu diambil oleh para pelajar, dan lihat kepada course structure kita dan daftarkan diri anda untuk khusus tersebut dan pilih kumpulan di mana anda ingin masuk. Dan seterusnya, pilih kod khusus dan kumpulan yang sesuai. Kumpulan akan ditampal di papan notis BA111, BA114 dan BA119. Okay. Dalam slide seterusnya, saya akan tunjukkan di mana papan notis ini diletakkan. Dan lahir sekali adalah cetak salinan pendaftaran dan simpan untuk rujukan para pelajar. Ini adalah bangunan koordinator dan unit peperiksaan UiTM Johor, Cawangan Segamat. Okay. So di bawah sana bersebelahan dengan parking coordinator
anda akan menampak notice board ni, yang di mana kita akan tampal kod khusus dan also kelas mengenai dengan pendaftaran khusus. Okey, kumpulan-kumpulan dan khusus yang ditawarkan pada semester semasa. So, ini merupakan papan notis BA111, BA114 dan BA119. Okey, segala informasi akan diwawarkan ataupun ditampal di notice board ini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang proses validasi. So, selepas pelajar mendaftar khusus, pelajar perlu menjalankan validasi terhadap pendaftaran khusus. Ini merupakan satu proses yang wajib kepada pelajar untuk menjalankan validasi khusus. So, prosesnya bermula dari semak kod khusus dan kumpulan yang betul, klik pada validasi dan cetak 3 salinan untuk ditandatangan oleh penasihat akademik untuk ditandatangan pengesahan validasi ataupun ketua khusus juga boleh menandatangani pengesahan validasi ini. Dan seterusnya, jika terdapat kesilapan, jangan klik butang validasi. Okey, jumpa penasihat akademik ataupun ketua khusus, okey, saya sendiri, okey, untuk pembetulan dengan membawa bersama salinan pendaftaran yang telah dibuat. Selepas tu baru klik butang validasi untuk menyempurnakan proses validasi. Okey, mengenai dengan lanjutan tarikh pendaftaran khusus ni, okey, untuk semester ini kita telah lanjutkan tarikh pendaftaran khusus, okey, di mana tarikh baru adalah daripada 6 hingga 6 September hingga 6 Oktober hingga 25 Oktober 2020, bermula daripada 12 tengah hari. Okey, so ini merupakan lanjutan daripada kesan daripada COVID ataupun perubahan mood pengajian daripada hybrid kepada ODL sepenuhnya. Okey, online distance learning. So, pelajar tidak perlu risau kerana kita sudah melanjutkan tempoh pemaklunan perubahan tarikh pendaftaran khusus sesi 20 Oktober 2020. Okey. Okey, so mengenai dengan pertukaran kampus dan program pelajar sepenuh masa, di mana pelajar tidak dibenarkan untuk menukar kampus dan program mengikut surat tawaran yang ditawarkan kepada pelajar. Okey, so sila rujuk pekeliling TNC bilangan 6. Okey, so memang pelajar tidak akan dilayan ataupun tidak dibenarkan untuk menukar kampus dan unsur program apabila mendapatkan tawaran pengajian di UiTM Johor. So, anda tidak mempunyai sebarang reason ataupun sebab untuk menukar ataupun tidak akan dilayan. Okay, so and then menarik diri dan pemulangan yuran. Okay, sekiranya pelajar telah mendaftar walaupun sehari dan rekod mereka telah didaftarkan di ISIS, okay, ISIS, tiada pemulangan yuran akan dilakukan. Okay, walaupun sehari. Okay, pemulangan akan hanya dibuat sekiranya pelajar tidak mendaftar langsung. Permohonan perlu dibuat secara rasmi kepada pihak bendahari. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada bahagian ketiga penerangan saya mengenai dengan peraturan akademik. Okey, so peraturan akademik adalah menjadi satu kewajipan kepada para pelajar untuk mengikut apa yang ditetapkan oleh pihak universiti. Okey, so untuk keterangan lanjut, pelajar boleh merujuk kepada buku peraturan akademik ataupun boleh rujuk kepada laman web HCA di mana akan kita dapat akses mengenai dengan peraturan akademik diploma dan sarjana muda pindahan 2017. Okey. So ini merupakan perkara-perkara yang penting yang perlu pelajar ketahui tentang kedatangan pelajar. Tidak boleh kurang daripada 80%, tindakan tata tertib ataupun boleh dibarkan daripada peperiksaan. Okey, walaupun mood pengajian kita secara ODL, Open Distance Learning, kita masih tertakluk kepada
kedatangan pelajar secara online. Okey. Cuti, berkenaan dengan cuti khas atas sebab kesihatan atau sebab lain yang difikirkan munasabah oleh rektor. Okay, so anda perlu menunjukkan valid medical certificate supaya kita boleh menerima cuti khas tu sebagai evidence untuk kita membuat pengecualian terhadap kedatangan pelajar, dan juga pelajar perlu memohon dengan mengisi borang disertakan surat daripada pelajar dan laporan daripada pegawai perubatan universiti ataupun hospital kerajaan bagi pelajar yang mohon cuti. Okey, supaya anda tidak boleh dikecualikan daripada kedatangan pelajar lebih dari kurang daripada 80%. Proses ni akan mengambil masa 14 hari bekerja sebelum peperiksaan bermula. Okey, so jika anda memberi reason ataupun sebab ni lewat daripada tarikh yang ditetapkan sebelum peperiksaan akhir, anda tidak akan dilayan. Mengenai penasihat akademik, okey, setiap pelajar akan diberikan penasihat akademik. Okey, so anda tidak perlu risau. Saya akan sendiri assign the lecturer. Setiap pelajar mempunyai satu penasihat akademik. Okey, so pelajar berjumpa terutama membincangkan isu-isu mengenai dengan akademik sepanjang tempoh pengajian, iaitu 2,5 tahun. Okey, peranan penasihat akademik di mana penasihat akademik yang akan membantu pelajar sepanjang tempoh pengajian dalam penambahan dan pengguguran khusus, proses validasi, saksi bagi PT-PTN, pengesahan sijil, dokumen-dokumen lain, okey, dan hikmat nasihat jika pelajar perlu bimbingan dan sokongan daripada penasihat akademik. Mengenai dengan pinjaman PT-PTN, pelajar perlu memohon sendiri untuk mendapatkan bantuan kewangan ini. Okey, so pihak universiti tidak akan bertanggungjawab untuk memohon bagi pelajar tersebut. So ini menjadi tanggungjawab kepada pelajar sendiri untuk memohon bantuan kewangan daripada PT-PTN. Okey. So selepas mendapat bantuan kewangan ni, pelajar perlu merancang perbelanjaan agar cukup sepanjang tempoh, iaitu 2,5 tahun. Okey, di UiTM Johor ataupun Segamat. Okey. So dia ada beberapa klaus ni di mana pelajar perlu mendapat CGPA 2 poin ke atas sepanjang semester supaya PT-PTN ini akan diteruskan dan tidak ditarik balik dalam tempoh pengajian tersebut. Okey, jika melebihi tempoh pengajian juga, iaitu melebihi daripada 2,5 tahun, pelajar juga tidak akan ditawarkan PT-PTN ni. Okey, so dia ada beberapa syarat dia untuk bantuan kewangan ni. So dan akhir sekali, saya ingin menerangkan hal-hal lain di mana mood pengajian untuk semester ini ditukar daripada face to face ataupun physical meeting kepada ODL, okey, online open distance learning. Okey, ini kerana impact of the COVID-19. Okay, so pada mulanya kita ingin menawarkan mood pengajian hybrid, iaitu 30% face to face dan 70% secara ODL, open and distant learning. Tetapi kerana kesan daripada COVID ni dan perubahan secara arahan daripada kementerian supaya semua pengajian tinggi, okey, tidak membenarkan pelajar memasuki kepada kawasan universiti, dan ODL terpaksa dijalankan sepenuh masa. Okey, so pelajar tidak dibenarkan memasuki di kawasan ataupun pertemuan secara fizikal tidak ditangguhkan buat sementara waktu. Dan saya ingin meng-highlightkan pertemuan fizikal tidak ada, di mana pertemuan secara bersemuka adalah ditangguhkan. Dan bagi pelajar yang telah berada di kampus dan sedang mengikuti aktiviti akademik, pelajar boleh kekal berada di kampus masing-masing
Namun begitu, pelajar dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing dan segala proses pengajaran dan pembelajaran akan diadakan secara kaedah terbuka atau jarak jauh, Open and Distance Learning, ODL. Okay. Dan pelajar yang ingin memasuki atau berada di kawasan kampus dipastikan mengisi borang deklarasi harian saringan risiko COVID-19 melalui sistem saringan C19 UiTM secara dalam talian setiap hari dan check-in di pintu masuk bahagian ataupun unit di UiTM dengan mengimbas QR code menggunakan aplikasi MySejahtera dan saringan C19 UiTM. So dia ada dua sistem yang perlu diisi oleh pelajar jika pelajar ingin ke kampus secara fizikal. Dan ini sedikit penerangan mengenai saya dan di mana saya merupakan koordinator khusus BA 111 Diploma Pengajian Perniagaan. Okey, nama saya merupakan Muruga Chinia, okey. Dan nombor telefon saya, office dan handphone dan email dibagikan untuk rujukan para pelajar. Jika anda mempunyai masalah, anda boleh hubungi saya terus kepada talian ini, dan jika anda ingin jumpa saya secara fizikal, anda boleh ke nombor bilik saya 15 di pejabat koordinator. Okay, so stay connected. So with the website UiTM Johor, Facebook dan also Instagram, okay, or FPDP UiTM Johor official, okay. Okay, sekian sahaja taklimat saya mengenai program BA 111 dan saya sebagai koordinator program BA 11 mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru ke UiTM Johor Cawangan Segamat. Okay, so walaupun kita tidak akan bertemu secara fizikal, kita masih akan menjalankan pengajian kita ataupun pembelajaran kita secara ODL, Open and Distance Learning, okay. Dan saya harap komitmen dan momentum pembelajaran anda akan diteruskan secara ODL, walaupun kita tidak akan bersemuka dalam proses pembelajaran ini. So ini adalah satu fenomena yang baru bagi kita dan saya harap setiap pelajar akan mengarungi cabaran ini dan akan berjaya menumpul semester ini dengan berjaya. Sekian, terima kasih.